Didik TV KPM. Okey, kali ini kita akan kongsikan tentang sumber keusahawanan. Okey, jadi sumber keusahawanan yang kita terakhir tadi tentang unsur dan konsep keusahawanan adalah mengembeling sumber keusahawanan. Jadi kita akan bincangkan selepas ini tentang sumber keusahawanan. Yang pertama tentang sumber pengeluaran yang boleh digembeling oleh usahawan melalui proses membuat keputusan dan tindakan yang berterusan dalam menghasilkan barang atau perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Okey, sumber-sumber akan diubah menjadi output. Maknanya kita pun sebagai manusia pun adalah sumber keusahawanan juga. Sebagai contoh, bahan mentah, modal dan pekerja. Okey, ini pertama definisi kena ingat. Okey, seterusnya tentang jenis sumber keusahawanan. Okey, ada dua. Okey, keusahawanan fizikal dan keusahawanan bukan fizikal. Jadi cikgu minta seorang untuk kongsikan tentang jenis sumber keusahawanan. Silakan. Okey. Siapa nak cuba? Tentang jenis keusahawanan. Okey, Syuhada, tentang sumber keusahawanan. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan segala kekayaan yang terdapat di bumi serta di dasar lautan. Tanah juga ialah sumber terhad. Yang kedua, sumber manusia. Pekerja merupakan sumber yang dapat membantu kejayaan sesebuah perusahaan jika dirancang dan digembeling dengan baik. Sumber manusia juga dapat menyumbang tenaga, pemikiran, bakat kreatif dan motivasi. Yang ketiga, modal. Sumber yang diperlukan untuk menjayakan sesuatu projek seperti Boleh teruskan? Apa cikgu boleh bantu cikgu? pembelian jentera. Okey. Dan kilang. Alright. Okey. Okey, ada modal terbagi kepada modal hutang dan modal EQT. Okey, kena ingat. Okey, Syuhada telah terangkan tiga sumber keusahawanan fizikal. Okey, kita lihat balik semula sumber keusahawanan fizikal ada 5. Okey, yang pertama tanah. Okey, tanah. Kedua sumber manusia. 3 modal. 4 bahan mentah. Dan 5 pembekal. Yang cikgu ringkaskan TSMBP. Okey, tanah, sumber manusia, modal, bahan mentah dan pembekal. Okey, yang mana Syuhada tadi terangkan tanah, sumber manusia, modal, bahan dan modal. 3 sahaja. Okey, kita lihat pada bahan mentah pula. Bahan yang masih belum melalui sebarang proses atau bahan mentah yang telah diproses tetapi masih belum menjadi barang siap. Okey, sebagai contoh, bagi bidang perindustrian, yang padi beras Nasional Berhad, ini Bernas menggunakan padi yang akan diproses menjadi beras sebelum dijual kepada pelanggan ataupun kepada pembekal. Okey, seterusnya yang kelima, pembekal. Yang mana sumber keusahawanan fizikal. Dia adalah pihak yang membekalkan barangan kepada usahawan. Sebagai contoh, kilang-kilang pengeluar ubat-ubatan akan membekalkan ubat kepada hospital dan klinik-klinik yang telah membuat tempahan. Ataupun kalau kita cerita pasal beras tadi, maknanya kilang-kilang beras akan membekalkan kepada pemborong-pemborong beras untuk dibungkus ataupun diedarkan kepada peruncit-peruncit. Itu tentang pembekal, bahan mentah, modal dan sumber manusia dan tanah. Okey, sumber keusahawanan seterusnya tentang bukan fizikal. Okey, ada 2. Yang pertama tentang teknologi dan yang kedua maklumat. Jadi, ingatlah teknologi dan maklumat. Paling ringkasnya TM, teknologi maklumat. Okey, yang mana secara tak langsung yang dinyatakan bukan fizikal. Tak nampaklah secara fizikalnya dan berkaitan tentang teknologi dan maklumat walaupun teknologi itu adalah berkaitan tentang mesin. Kita lihat pula penerangan dia. Okey, yang mana sumber keusahawanan bukan fizikal. Yang mana ilmu tentang cara mencipta dan mengendalikan barang-barang dalam perusahaan. Kemahiran ini perlu dalam operasi sebuah industri. Sebagai contoh, mesin pemotong kertas dapat bergerak secara automatik. Ataupun kita lihat kilang recycle kan, mana kilang kita semula kertas, adanya mesin untuk menghancurkan kertas-kertas tersebut. Okey, seterusnya yang kedua tentang maklumat, iaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang membantu usahawan merancang, mengelola dan melaksanakan sesuatu aktiviti perniagaan dengan berkesan. Sebab itulah pentingnya
sumber keusahanan bukan fizikal ini. Kemudian yang kedua, maklumat dapat mempengaruhi kejayaan seseorang usahawan. Dan yang ketiga, contoh dia, usahawan dapat memperoleh ilmu pengetahuan melalui kursus keusahanan yang dihadirinya. Okey, tu ada 6. Ada 5 tambah 2. Ada berapa semuanya? Khairul? Sumber keusahanan? 7. Okey, ingat ya. Bukan fizikal 2. Yang fizikal ada 5. Ada 7 semuanya sekali. Okey, ini sebagai ingat balik. Nyatakan 2 unsur dalam konsep keusahanan. Ingat balik semula. Aidil, ingat Aidil? Ingat. Okey, apa Aidil? 2 saja? Inisiatif yang berterusan, berani mengambil risiko. Okey, kalau kaitan tentang tajuk kita tadi yang terakhir ni tentang sumber keusahawanan, berkaitan tentang unsur apa? Mengembling sumber keusahawanan. Okey, mengembling tu maksud menggabungkan ya beberapa unsur dalam konsep keusahawanan ataupun kita gabungkan tentang sumber. Kalau bahasa lain sumber pengeluaran dengan sumber keusahawanan sama. Okey, kita tengok soalan contoh. Yang pertama, nyatakan definisi sumber keusahawanan. Okey, 3 markah. Okey, yang kedua, senaraikan sumber keusahawanan dalam perniagaan kedai runcit. Ini dah mencabar tak mencabar, sama saja. 4 markah sebenarnya sebagai gangguan lah. Supaya murid-murid ingat kedai runcit. Nampak gambaran dia, apa yang dikatakan sumber keusahawanan. Okey, bahagian B pula, mana jawapannya perlunya penerangan ataupun penjelasan, ada 4 markah. Jelaskan sumber keusahawanan fizikal. Kalau kita kata tadi, sumber keusahawanan fizikal ada 5. Kan? Nanti kata kita pilihlah berapa? 2 sahaja. Kan? Kemudian yang kedua, tentang terangkan sumber keusahawanan bukan fizikal. 6 markah. Jadi bukan fizikal, ada 2. Jadi kita kena terangkanlah 3 poin atau 3 perkara penting dalam 2 sumber keusahawanan fizikal yang telah kita sentuh tadi. Okey, yang pertama. Siapa yang nak cuba? Tentang definisi sumber keusahawanan. Okey? Saya, Ustaz. Okey, Khairul. Okey. Definisi sumber keusahawanan. Okey. Sumber keusahawanan ialah sumber pengeluaran yang boleh digembeling atau digembeling oleh usahawan melalui satu proses membuat keputusan dan tindakan yang berterusan dalam menghasilkan barang atau perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan juga kehendak masyarakat. Okey. Tu nanti kita akan lihat jawapan dia. Okey, seterusnya yang kedua, senaraikan sumber keusahawanan dalam perniagaan kedai runcit, 4 markah. Siapa nak cuba? Saya, cikgu. Okey, Aidil. Yang pertama, tanah. Yang kedua, modal. Yang ketiga, pembekal. Yang keempat, bahan mentah. Okey, kedai runcit. Kalau sebut tanah tadi, tanah tu merujuk kepada apa, Aidil? Kedai dia. Kedai Letak dia. kita. Maknanya kedai dia ataupun premis ya. Okey. Ya. Okey, seterusnya bahagian B. Jelaskan sumber keusahawanan fizikal. Siapa nak cuba keusahawanan fizikal? Saya. Okey, Syuhada. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan segala kekayaan yang terdapat di bumi atau di dasar lautan. Okey. Yang kedua, pembekal. Pihak yang membekalkan barangan kepada usahawan. Okey. Seterusnya yang kedua, terangkan sumber keusahawanan bukan fizikal. Saya, cikgu. Okey, Alia. Teknologi, kaedah operasi, ilmu tentang cara mencipta dan mengendalikan barang-barang dalam perusahaan. Contohnya, mesin pemotong kertas dapat bergerak secara automatik. Okey. Yang kedua, maklumat, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang membantu usahawan merancang, mengelola dan melaksanakan sesuatu aktiviti perniagaan dengan berkesan. Contohnya, usahawan dapat memperoleh ilmu pengetahuan melalui kursus keusahawanan yang dihadirinya. Okey, bagus. Kita lihat contoh jawapan. Okey, yang pertama tadi tentang definisi sumber keusahawanan. Okey, mana cikgu nyatakan tadi, ingatlah perkataan sumber pengeluaran. Okey, maknanya dapatlah markah sekurang-kurangnya kan sebab 3 markah ni. Jangan langsung tak dapat markah. Okey, sumber pengeluaran yang boleh digembling oleh usahawan melalui satu proses buat keputusan dan tindakan. Okey, kemudian menghasilkan barang atau perkhidmatan. Maknanya menghasilkan barang pun dah cukup dah. Okey.
dan untuk memenuhi keperluan dan kehendak. Jadi definisi ni fakta. Jadi murid-murid kena ingat. Dah ingat dah semua? Khairul? Boleh ingat? Okey, ingat ya? Okey, seterusnya Ingat, tentang senarai kan senaraikan sumber kesusanan dalam perniagaan kedai runcit. Okey, tanah ni tadi kalau kita tukar kepada kedai pun boleh juga kan, ataupun premis. Ni pun antara sebab dia berkaitan tentang perniagaan kedai runcit. Okey, sumber manusia, pekerja, modal dalam bentuk wang atau pinjaman ataupun bahan mentah dan pembekal. Okey, seterusnya bahagian B. Ya, tanah untuk digunakan untuk tujuan pertanian yang diberikan jawapan tadi. Okey, kemudian sumber manusia tu dah dapat dah kita menerangkan namanya tentang sumber keusahanan fizikal dan penerangan dia. Dah dapat dah 4 markah. Kalau kita dapat terangkan semua, ikutkan ni ada 8 markah. Okey, dan seterusnya tentang bahagian B. Ini yang tentang penerangan, tentang sumber keusahanan bukan fizikal. Bila bukan fizikal, sebut teknologi, dah dapat 1 markah. Okey, kita beri penerangan ilmu tentang cara mencipta, dapat 1 markah, contoh 1 markah. Okey, begitu juga dengan maklumat, 1 markah. Kemudian kita beri penerangan 1 markah dan contoh 1 markah. Jadi murid kena ingatlah kan, contoh ni membantu untuk dapatkan markah. Okey, jadi inilah antara perkara yang penting untuk murid-murid ingat cara menjawab soalan peperiksaan. Baik cikgu, ni di antara contoh-contoh soalan yang mungkin bakal anda semua temui dalam peperiksaan nanti. Baik cikgu, sebelum kita berakhir, mungkin ada rumusan daripada cikgu tentang topik kita pada hari ini cikgu. Okey, rumusan kita pada hari ini adalah tentang keusahanan daripada pelbagai perspektif, iaitu pertama perspektif Islam dan yang kedua konvensional. Kemudian yang kedua tentang unsur dalam konsep keusahanan, kita kena ingatlah tentang 4 unsur dalam konsep keusahanan. Dan yang terakhir, sumber keusahanan yang ada terdiri daripada 2, iaitu sumber keusahanan fizikal dan bukan fizikal. Jadi murid kena bersedialah untuk menghadapi peperiksaan dengan poin yang penting ini untuk persiapan peperiksaan. Baik. Didik TV KPM